Salam sejahtera semuanya. Anda bertemu dengan saya lagi dalam channel ini untuk kupasan berita politik hari ini. Warisan cadang 3 fasa pelaksanaan hak Sabah. Parti Warisan menggariskan 3 fasa pelaksanaan tuntutan hak Sabah yang belum ditunaikan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 untuk dilaksanakan Kerajaan Perpaduan. Fasa pertama ialah pelaksanaan segera diikuti pelaksanaan sebelum pembentangan Belanjawan 2023 bagi fasa kedua dan pelaksanaan ketiga persidangan Parlimen ke-15 iaitu pada penggal pertama dan kedua Parlimen menerusi fasa ketiga. Ketua Wirawati Warisan Isnaraisa Munira Majlis berkata, menerusi fasa pertama, tumpuan diberikan kepada perkara yang tidak memerlukan pindaan akta dan sudah dibincangkan dalam Majlis Jawatankuasa Khas Kabinet berkenaan MA 63. Katanya sebanyak 7 perkara digariskan dalam fasa pertama didahului dengan semakan semula Warta PU dalam kurungan E119 bertarikh 20 April 2022 berkaitan pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112D agar selari dengan formula pemberian semula 2/5 atau 40% hasil persekutuan kepada kerajaan negeri. Seterusnya ialah menubuhkan jawatan kuasa kerja di antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak bagi memantapkan mekanisme kolaborasi pelaksanaan projek persekutuan di kedua-dua wilayah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Katanya lagi, cadangan seterusnya ialah melantik wakil negeri pengeluar minyak dalam anggota Majlis Penasihat Petroleum Negara dan kedudukan mereka perlu setaraf dengan majlis di peringkat kebangsaan seperti Majlis Tanah Negara dan Majlis Kewangan Negara. Ahli Parlimen Kota Belud itu berkata, pihaknya juga mencadangkan penubuhan tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak bagi merapatkan segera jurang pembangunan di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Dua lagi cadangan yang digariskan dalam fasa pertama ialah memberikan peruntukan yang lebih besar kepada ahli Parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keluasan kawasan parlimen dan menambah bilangan kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak agar mewakili 35% daripada kerusi parlimen di Malaysia sejajar dengan semangat MA 63. Isnaraisa berkata, bagi fasa kedua, tumpuan dicadangkan kepada perkara yang tidak membabitkan pindaan akta atau hanya membabitkan pindaan kepada arahan pentadbiran dan pekeliling perbendaharaan. Cadangan pertama dalam fasa kedua itu, katanya lagi, menetapkan agar setiap butiran perbelanjaan yang akan dibelanjakan untuk Sabah dan Sarawak disenaraikan dengan lebih jelas dalam anggaran perbelanjaan persekutuan agar mudah dipantau. Kedua, kita mencadangkan agar kerajaan memindah pekeliling perbendaharaan dengan melarang environment dan pindah peruntukan ke atas perbelanjaan mengurus dan pembangunan bagi butiran berkaitan Sabah dan Sarawak. Cadangan pelaksanaan bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Ketiga, jika dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan, pekeliling perbendaharaan boleh membenarkan pindaan peruntukan dilakukan dengan syarat kelulusan daripada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak perlu diperoleh terlebih dahulu, katanya. Satu perkara lagi yang dicadangkan dalam fasa kedua, katanya, ialah memastikan lebihan peruntukan pembangunan yang tidak dapat dibelanjakan pada tahun semasa disimpan semula di dalam tabung atau akaun amanah pembangunan Sabah dan Sarawak tanpa menjejaskan peruntukan tahunan bagi tahun berikutnya. Sementara itu, Isnaraisa berkata, bagi fasa ketiga, antara perkara utama yang dicadangkan ialah menyelesaikan isu perundangan mengenai 4 perkara berkaitan petroleum, iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, akta laut wilayah dan hak negeri ke atas pelantar benua. Sekian berita politik yang disampaikan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.